Baiklah, seterusnya dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini kita nak kembangkan lagi perbincangan. Kali ini kita nak memberi fokus kepada industri kecil dan sederhana ataupun perniagaan mikro. Bagaimanakah untuk kita memertabatkan perniagaan mikro pada kali ini? Saya bersama dengan Datuk Dr. Sharifuddin Musa, Penasihat Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia dan juga Selamat Hari Raya, Datuk. Ya, terima kasih. Belum terlambat lagi, kita masih lagi berada dalam bulan raya. Ya. Ini tahun yang saya kira yang kedua, yang ketiga selepas kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 tahun 2020, 21, 22 dan juga 23. Jadi pasca pandemik COVID-19, bagaimana Datuk melihat perkembangan perniagaan mikro ataupun industri kecil dan sederhana di Malaysia ini? Okay. Terima kasih kepada saudara Rizwan dan penonton. Saya pun mengambil kesempatan mengucapkan selamat raya. Alhamdulillah, apabila hampir setahun kita menghadapi keadaan COVID-19, peniaga sudah biasa dengan keadaan perniagaan online. Jadi dan mereka lebih kreatif dengan kerajaan menyediakan bantuan dan juga kemudahan. Dan ada yang antara mereka dah ekspor barang mereka ke luar negara. Jadi bagaimana Datuk melihat apabila berubahnya perniagaan secara fizikal kepada perniagaan secara alam maya ataupun secara dalam talian yang telah pun dilakukan oleh peniaga, bukan sahaja perniagaan yang berskala besar, malah peniaga-peniaga kecil juga sekarang sudah pun mula untuk berniaga secara dalam talian ini. Bagaimanakah Datuk melihat perubahan ini? Adakah ia boleh membawa satu keuntungan yang besar dan juga memberi jaminan keuntungan kepada peniaga tersebut? Untuk pandangan saya, perkara itu kita dah berlaku hampir 2 tahun. Jadi apabila hampir 2 tahun untuk menggunakan sistem online ni, orang kata lebih mudah lah, orang kata, selain daripada menjimatkan tenaga, menjimatkan kos dan lebih memudahkan. Jadi kita tak perlu menyediakan pekerjaan ramai. Kita tak perlu menyediakan tempat untuk disewa. Dan kita pula tak perlu membuat marketing yang lebih. Hanya berkaitan dengan online saja. Jadi dengan kos tersebut, kita boleh gunakan untuk modal kembali. Iaitu menyediakan stok yang lebih banyak. Melebih ruang untuk marketing yang lebih besar. Jadi pendapat saya, penjimatan tu memang perlu terus dikekalkan. Penjimatan itu mungkin akan berlaku apabila kita beralih dengan menggunakan apa sahaja yang berada di hadapan kita. Contohnya sekarang, harga internet pun makin murah. Betul. Data dan sebagainya makin murah. Jadi ia merupakan satu batu loncatan kepada peniaga untuk terus memaksimumkan potensi yang ada pada perniagaan mereka. Pun begitu, kalau kita lihat juga dalam situasi ekonomi sekarang yang menekan kita, bukan sahaja peniaga, malah pengguna. Kadar inflasi, peningkatan harga barang sehingga memaksa Bank Negara untuk menaikkan mata OPR. Baru-baru ini pada 3 Mei lepas, OPR dinaikkan lagi sehingga nilainya 3.0. Jadi kalau kita dapat simpulkan, OPR ni apabila OPR meningkat, maksudnya sesiapa sahaja yang menggunakan fasiliti keuangan atau pinjaman daripada bank akan terpaksa membayar lebih pinjaman. Maka wang dalam tangan kita, nilai di tangan kita akan makin berkurang. Maksudnya kuasa beli itu akan terpengaruh, makin kurang. Bagaimana ia dalam situasi ini ia mempengaruhi perniagaan mikro ini, dalam masa yang sama juga ia mempengaruhi peniaga. Sebab apa? Peniaga tak boleh membeli. Dia akan terpengaruh juga kepada peniaga-peniaga mikro ini. Betul. Ini untuk pengetahuan, ketika musim COVID-19, kadar adalah tak 1.75. Apabila sekarang sudah berubah kepada 3.0, benda tu orang kata naik atas kadar 1 kali ganda. Memang membebankan. Apa yang kita perlu sekarang dengan keadaan yang sebegini, kita perlu lebih kreatif, dan kita memang perlu terima apa yang kadar yang diberi, kerana kadar yang diberi ini adalah untuk kebaikan bersama. Dan kadar yang dinaik kemungkinan diberi balik kepada pengusaha-pengusaha dengan cara kerajaan akan menyediakan
kemudahan untuk pengusaha mikro. Contoh, kerajaan perlulah menyediakan warung-warung yang istimewa ataupun warung moden dengan kadar sewa yang murah tetapi cantik. Begitu juga dengan kemudahan geran-geran khas untuk mikro. Kita tahu apabila pelibatan mikro iaitu pengusaha kecil dan sederhana, pelibatannya adalah lebih kepada orang muda. Jadi mungkin lepasan daripada universiti, lepasan daripada pengajian. Jadi diorang tak ada kewangan. Jadi kerajaan perlu membantu dari sektor kemudahan-kemudahan kecil untuk mereka ni. Adakah usaha-usaha ini perlu kita gembelingkan lagi tenaga kita untuk mengangkat pemain-pemain industri yang berskala kecil ini masuk ke satu level supaya kita boleh listkan dekat bursa? Ya, betul. Sebab apa yang saya dapat baru-baru ni lah, satu kumpulan kami membuat pameran di antarabangsa kepada di Arab Saudi, iaitu di Mekah. Dan PM kita menyokong perkara tersebut. Alhamdulillah ada yang peniaga yang online bersama kami untuk buat pameran di Mekah. Jadi bermaksud bisnes online ni bukan di Malaysia saja tetapi dah sampai ke luar negara. Jadi bukan sahaja perniagaan secara dalam talian sekarang yang banyak digunakan. Ya, dia senang untuk menembusi pasaran antarabangsa. Pun begitu apabila zaman makin berubah, penggunaan teknologi artificial intelligence ataupun AI sekarang makin banyak digunakan. Sehingga sekarang yang terbaru, gambar model pun orang dah AI kan. Dah tak perlu dah model-model ataupun talent untuk menghiasi kempen pemasaran dan sebagainya. Dan juga ia bukan sahaja mempengaruhi kepada semua sistem di dunia ini, malah ia mampu untuk mempengaruhi sistem perniagaan. Bagaimana penggunaan teknologi AI ini mampu untuk mempengaruhi pemain industri kecil ini, Datuk? Pendapat saya, AI ini tidak berganggulah dalam sudut industri kecil. Kerana biasanya mikro ni adalah tidak mempunyai kaki tangan yang ramai. Tetapi dia adalah kebaikan untuk industri yang besar. Iaitu kita tahu apabila industri yang besar dan dapat tenaga kerja agak sukar. Jadi sistem AI ini memang perlu untuk teknologi, untuk pemodernkan dan untuk meningkatkan jualan dan juga produk yang kita keluarkan. Tetapi sistem yang kita ada yang online tadi, is macro, memang berkembang. Kerana kita di Malaysia kita ada produk-produk yang tersendiri yang kita saja ada, yang tak dikeluar daripada negara luar. Contoh makanan berkaitan dengan halal. Kita mempunyai makanan-makanan yang banyak untuk halal dan kita boleh ekspor ke luar negara yang mempunyai kaki tangan kita di sana. Iaitu banyak berlaku di Australia, di Mekah, banyak orang Malaysia di sana. Jadi pengembangan tersebut memang positif. Memang berlaku dan benda ini mendapat sambutan yang luar biasa. Bagaimanakah usaha kita untuk kita memperbanyakkan lagi pemain industri kita ataupun peniaga kecil dan sederhana ini untuk menyertai industri halal? Kerana kita tahu untuk mendapatkan sijil halal mungkin ada proses-proses yang bagi mereka ala licin lah nak buat untuk mendapatkan sijil halal ini. Untuk memberi kefahaman kepada mereka. Apa pandangan Datuk? Sebenarnya kerajaan memang menggalakkan perkembangan industri halal kerana halal JAKIM mendapat perhatian bukan sahaja di Malaysia iaitu di seluruh dunia kerana Jalal Hakim ni melibatkan proses proses daripada A sampai pembungkusan. Jadi kita diiktiraf oleh dunia, jadi kita perlu ambil kesempatan perkara tersebut. Macam Rizwan kita tersedia maklum bahawa halal ni adalah satu benda yang proses pembersihan. Kalau kita ada syarikat biasa, kita ada ISO. Kalau kita ada penambahan dengan sijil halal, iaitu 2 kali kita dah bersih. Jadi benda ni yang perlu kita pertengahkan. Dan banyak negara-negara luar yang mengambil sijil halal Malaysia untuk produk mereka. Jadi benda ni perlu ambil kesempatan. Dan nak jawab atas soalan tadi, adakah mudah atau susah untuk dapat sijil halal? Sebenarnya memang sangat mudah. Kalau kita faham
sijil halal tidak perlu skill yang besar atau modal yang besar untuk mendapatkan sijil halal tu. Okey Datuk, juga apabila kita bercakap mengenai perniagaan mikro ini, peniaga-peniaga ini mungkin datang daripada saya kira tempat yang berbeza. Contohnya peniaga yang berada ataupun base-nya di bandar, ataupun dan juga peniaga yang berada di luar bandar. Mungkin situasi tekanan ekonomi berbeza, situasi permintaan dan juga penawaran berbeza, situasi bekalan juga berbeza. Bagaimana untuk kita memperhalusi usaha-usaha kita untuk kita betul-betul menyentuh keperluan peniaga-peniaga ini di setiap kawasan yang berbeza ini? Itu soalan yang orang kata banyak orang usaha pada saya lah. Benda tu perlu mengambil perhatian kerana kos yang berada di pusat bandar Kuala Lumpur ni memang agak tinggi. Kalau kadar gaji dengan harga minimal 1,500 memang tak mencukupi. Kalau gaji yang kita buat, kalau yang sesuai adalah gaji 3,000 untuk di pusat bandar. Tetapi di luar bandar sesuai untuk gaji 1,500 kerana kosnya rendah. Dia tak perlu sewa rumah, tak perlu sewa bilik dan menggunakan kenderaan kecil pun sudah memadai. Jadi banyak yang sahabat-sahabat saya yang berkaitan dengan industri semua pindah ke luar bandar kerana tidak dapat menanggung kos yang terlalu tinggi di pusat bandar. Jadi kita perlu kreatif bahawa kalau berkaitan dengan industri, kita bukalah di luar bandar. Dan kalau kita mempunyai banyak untuk ekspor dan untuk di showroom kan, itu baru kita pergi ke sana untuk pusat bandar. Saya ingat itu adalah satu negara yang perlu difikirkan untuk kita teruskan perniagaan kita. Okey, itu dia sedikit pencerahan dan juga buah fikir daripada tetamu kita pada hari ini untuk bercakap mengenai bagaimanakah untuk memertabatkan perniagaan mikro. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Dr. Sharifuddin Musa, Penasihat Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur, dalam memberi sedikit informasi berkenaan dengan apakah cara dan juga pendapat mengenai memertabatkan perniagaan mikro. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Ya, sama-sama. Okey, baiklah, kita